Silakan Muhammad Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Tan Sri Yang di-Pertua, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dengan sukacitanya saya berdiri di hadapan Dewan Yang Mulia ini untuk mohon mencadangkan bahawa mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat Dewan Negara 26/3, Dewan ini mengambil ketetapan berikut. Bahawa Dewan ini menyedari akan cabaran untuk mengekalkan kestabilan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang mampan dengan mengambil kira perubahan trend ekonomi global, kedudukan kewangan kerajaan serta pencapaian 2 tahun pertama 2021-2022 Rancangan Malaysia ke-12. Merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan, selaras dengan aspirasi Malaysia Madani, wadah ekonomi madani, memperkasa rakyat serta agenda pembangunan mampan 2030, meluluskan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2023-2025 yang memberikan keutamaan dan penekanan baharu ke atas dasar, strategi dan inisiatif bagi pembangunan sosioekonomi serta langkah memperkukuh tadbir urus ke arah negara yang mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi menurut Kertas Perintah CMD 30 tahun 2023, dan bahawa dalam meluluskan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, Dewan Yang Mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan serta pengagihan kekayaan adalah telus, adil dan saksama. Tan Sri Yang di-Pertua, alhamdulillah saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang untuk membentangkan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Yang Mulia ini. Saya juga bersyukur kerana usul kajian separuh penggal ini yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 11 September 2023 telah pun diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 19 September 2023. Saya juga bersyukur kerana umumnya kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 ini telah disambut baik oleh semua pihak. Kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 selepas ini saya rujuk sebagai KSP akan menyemak semula dasar, strategi dan sasaran secara menyeluruh, meliputi dasar dan kaedah baru untuk menghadapi cabaran semasa. RMK 12 yang telah diluncurkan pada tahun 2021 mula dilaksanakan dengan matlamat makmur, inklusif, mampan. Manakala gagasan dalam KSP adalah bermatlamatkan Malaysia Madani, mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Pandemik COVID-19 yang melanda negara sejak awal tahun 2020 telah menyebabkan rakyat kehilangan mata pencarian, pertumbuhan ekonomi negara menyusut, serta pelaburan asing juga merosot. Kadar kemiskinan meningkat ke paras 8.4%. Jurang ketidaksamarataan yang diukur melalui pekali Gini melebar kepada 0.411 dan kadar pengangguran meningkat kepada 4.5% pada tahun 2020. Sehubungan itu, bagi menghadapi cabaran ini, anjakan secara tegas dan menyeluruh dirangka melalui gagasan Malaysia Madani, disusuli dengan kerangka ekonomi madani, dan kerangka dasar tersebut pula telah diperincikan dalam Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga ataupun NETR dan juga Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030 sebagai inisiatif baru bagi memacu pertumbuhan sosio-ekonomi Malaysia untuk tempoh 10 tahun.
Berbanding pendekatan model ekonomi sebelum ini, ekonomi madani adalah berasaskan falsafah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berteraskan nilai, kemasyarakatan, peradaban dan norma yang merupakan satu cetusan nurani buat negara ini. Tan Sri Yang di-Pertua, RMK 12 yang diluluskan di Parlimen pada 21 Oktober 2021 merangkumi 3 tema, 4 pemangkin dasar dan 14 pemacu perubahan. Pada tahun 2020, keluaran dalam negeri kasar atau KDNK menguncup sebanyak 5.5% dan alhamdulillah telah kembali positif pada tahun 2021 dengan mencatat pertumbuhan sebanyak 3.3%. Dalam tempoh 2 tahun pertama RMK 12, negara mencatat pertumbuhan purata KDNK sebanyak 5.9% tahun. Sebanyak 31% daripada 175 sasaran ditetapkan di bawah RMK 12 telah dicapai dan 59% adalah mengikut jadual. Kerajaan juga telah memperuntukkan sebanyak 400 bilion ringgit untuk tempoh 5 tahun bagi membiayai projek-projek pembangunan. Bagi tempoh 2 tahun yang pertama, sebanyak 34% daripada peruntukan ini telah dapat dibelanjakan. Pada tahun 2021, jumlah perbelanjaan pembangunan adalah sebanyak 64.3 bilion ringgit dan pada tahun 2022 sebanyak 71.6 bilion ringgit. RMK 12 akan dijajakan semula dengan visi ekonomi madani bagi membina semula negara untuk tempoh 10 tahun. Kerajaan oleh itu komited untuk membelanjakan sekurang-kurangnya 90 bilion ringgit setahun untuk tempoh 2023 sehingga 2025. Kerajaan juga akan menambah siling peruntukan sebanyak 15 bilion ringgit lagi menjadikan keseluruhan perbelanjaan pembangunan bagi RMK 12 mencecah 415 bilion ringgit. Peningkatan siling peruntukan ini adalah bagi membiayai lebih banyak program dan projek yang menjadi keutamaan rakyat. Selain menambah baik penyampaian perkhidmatan kerajaan dan menyasarkan semula subsidi. Ini termasuk menoktahkan kemiskinan tegar dan memenuhi keperluan asas rakyat termasuk prasarana-prasarana asas. Dalam tempoh separuh pertama tahun 2023, KDNK Malaysia telah mencatat peningkatan sebanyak 4.2%. Disokong oleh kegiatan sektor swasta dan perdagangan yang baik. Prestasi pasaran buruh semakin baik dengan kadar produktiviti yang lebih tinggi, iaitu meningkat 3.7% setahun bagi tempoh 2021 ke 2022. Manakala pengangguran pula berkurang kepada 3.5% pada suku tahun kedua 2023. Kadar inflasi pada bulan Julai 2023 telah menurun kepada 2%, iaitu rekod terendah dalam tempoh 24 bulan. Pada tahun 2022, pendapatan negara kasar atau PNK per kapita adalah lebih tinggi, iaitu sebanyak RM52,968 Malaysia bersamaan dengan $12,035 berbanding pada tahun 2020 iaitu hanya RM42,838 Malaysia ataupun $10,191. Malaysia berhasil mencatat pencapaian yang memberangsangkan pada peringkat global iaitu menduduki tangga ke-62 daripada 191 buah negara berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia ataupun HDI untuk tahun 2021. Kita menyasarkan untuk berada pada kedudukan ke-25 teratas dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang.
Pada peringkat domestik pula, tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat telah meningkat sebanyak 1.3% setahun dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia. Pendapatan purata bulanan isi rumah juga bertambah baik, iaitu sebanyak RM8,479 Malaysia pada tahun 2022 berbanding RM7,900 pada tahun 2019. Tan Sri Yang di-Pertua, KSP RMK 12 ini dengan tema Mampan, Sejahtera dan Berpendapatan Tinggi memberi keutamaan kepada 3 tumpuan, iaitu memperkukuh kemampanan, membangunkan masyarakat sejahtera dan menuju negara berpendapatan tinggi. Sebanyak 17 anjakan utama dan 71 inisiatif utama diperkenalkan bagi memastikan pencapaian keberhasilan ataupun outcome yang disasarkan. InsyaAllah, KSP ini akan terus memperkukuh agenda pembangunan negara dan rakyat ke arah mencapai matlamat ekonomi madani. Bagi memberikan penerangan yang lebih jelas kepada Dewan Yang Mulia ini, pentangan ini akan diperincikan melalui 12 penegasan yang menjadi intipati kepada KSP dan distrukturkan mengikut 3 tumpuan utama. Tan Sri Yang di-Pertua, tumpuan yang pertama, menuju negara berpendapatan tinggi. Bagi melonjakkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi seiring dengan matlamat sebagai peneraju ekonomi Asia, 4 penegasan akan dilaksanakan. Penegasan pertama, melonjakkan pertumbuhan ekonomi. Kerajaan menyasarkan pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 5% tahun dalam tempoh RMK 12 dengan memberikan tumpuan kepada 2 perkara pokok. Pertama, memperkukuh produktiviti dengan menyegerakan peralihan kepada industri bernilai tinggi dan menerima guna teknologi termaju serta mempertingkat bakat berkemahiran. Di samping itu, bagi menambah baik aspek produktiviti negara, kerjasama dengan sektor swasta dan ahli akademik akan dipergiat. Produktiviti pelbagai faktor ataupun MFP secara purata dijangka menyumbang sebanyak 42.8% kepada pertumbuhan KDNK dengan produktiviti buruh dijangka mencatat pertumbuhan 3.8% tahun. Kedua, menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama pelabur dengan memperkukuh daya saing. Persekitaran perniagaan akan dipertingkatkan menerusi penambahbaikan peraturan perniagaan termasuk melalui unit MyMudah. Langkah ini akan merancakkan pelaburan langsung domestik atau DDI yang sekaligus dapat menarik lebih banyak FDI. Pelaburan swasta disasarkan berkembang sebanyak 6.4% setahun atau purata RM300 bilion setahun dalam tempoh akhir RMK 12. Penegasan yang kedua, mempercepat reformasi struktur ekonomi. Kerajaan akan memantapkan sektor dan industri dengan pertumbuhan dan nilai tinggi atau yang kini sering dirujuk sebagai High Growth, High Value HGHV Sectors, meliputi 5 bidang. Pembangunan HGHV pertama, iaitu industri berasaskan peralihan tenaga, merupakan anjakan besar bagi memastikan peralihan tenaga yang saksama. Dengan terluncurnya NETR, maka pelaksanaan dasar tenaga negara 2022-2040 secara komprehensif akan dapat disegerakan. Beberapa inisiatif dalam 6 teras utama NETR telah dilaksanakan, termasuk projek kasawari penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS yang sedang dibangunkan di luar pesisiran pantai Sarawak oleh Petronas. 10 projek perdana strategik
dan berimpak tinggi yang dikenal pasti dijangka menarik pelaburan bernilai 25 bilion ringgit dan mewujudkan 23,000 peluang pekerjaan berkualiti tinggi serta mengurangkan 10,000 gigagram karbon dioksida secara setara setahun. Rang Undang-Undang Akta Kecekapan dan Konservasi Tenaga EECA sedang digubal. Langkah akan diambil untuk meliberalisasi pasaran gas domestik dan menjadikan Malaysia sebagai hub pasaran gas asli serantau. Ini termasuk melalui pelaksanaan projek penyimpanan LNG tambahan di Terminal Penggasan Semula Pengerang Johor. Selain itu, perdagangan tenaga boleh baru atau TBB rentas sempadan akan diperkukuh di bawah inisiatif Grid Kuasa ASEAN. Menjelang tahun 2050, kerajaan menyasarkan kapasiti terpasang TBB sebanyak 70%, sekaligus menjadikan Malaysia sebagai hub serantau bagi perdagangan tenaga bersih. SGHV kedua adalah industri berasaskan teknologi dan digital yang akan memberi tumpuan kepada peningkatan terima guna teknologi termaju, merangkumi kecerdasan buatan, bahan termaju dan pengkomputeran kuantum sebagai pemacu utama pertumbuhan industri. Agenda Digital Rakyat 2023 ataupun DNA 23 akan memberi kefahaman dan meningkatkan penyertaan yang lebih menyeluruh semua lapisan masyarakat dalam transformasi digital. Dasar digital yang lebih inklusif akan diwujudkan untuk menambah baik persekitaran yang mendukung pembangunan ekonomi digital. Saya telah bertemu dengan pemain-pemain utama sektor teknologi maklumat dan komunikasi seperti Google, Amazon Web Services, Microsoft dan IBM yang telah menunjukkan minat untuk menyokong usaha kerajaan bagi melahirkan lebih ramai bakat digital tempatan yang berkemahiran tinggi. Tuan Yang Dipertua, pembangunan syarikat pemula adalah prasyarat bagi mempercepat peralihan struktur ekonomi negara. Justru, ekosistem modal teroka akan diperkukuh untuk mempercepat pembentukan syarikat pemula berasaskan teknologi. Ini termasuk inisiatif khusus untuk mengumpulkan sumber pembiayaan daripada syarikat berkaitan kerajaan ataupun JLC. Tumpuan juga akan diberikan kepada pelabur dan syarikat pemula pada peringkat awal untuk memperkasa lebih ramai bakat tempatan sebagai pencipta dan pembangun teknologi. Bagi menghasilkan lebih ramai tekno-usahawan tempatan, satu konvensyen syarikat pemula akan dianjurkan dalam masa terdekat. Kerajaan juga menyediakan geran berjumlah 266 juta ringgit pada tahun ini kepada syarikat pemula tempatan untuk melahirkan lebih banyak syarikat bertaraf unicorn dan sebanyak 63.9 juta ringgit telah disalurkan sehingga kini. Bagi mempercepatkan reformasi struktur ekonomi, aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan daya cipta ataupun R&D dan C&I yang terarah adalah penting. Oleh itu, unit pengurusan penyelidikan akan diperkasa sebagai sebuah agensi tunggal bagi menyelaras dan mengurus aktiviti R&D dan C&I dengan lebih cekap. Perbelanjaan Kasar Penyelidikan dan Pembangunan atau R&D kepada KDNK disasarkan sebanyak 2.5%, manakala sumbangan perbelanjaan R&D sektor swasta kepada jumlah keseluruhan perbelanjaan R&D disasarkan sebanyak 70% pada tahun 2025. Bagi menggalakkan daya cipta pada peringkat akademi, Dasar Inovasi Sosial akan diluncurkan pada November ini. Usaha ini diharap dapat meningkatkan minat terhadap sains, teknologi dan daya cipta serta mampu melahirkan saintis bertaraf dunia.
Reformasi struktur ekonomi juga akan dipercepatkan melalui SGHV ketiga, iaitu industri elektrik dan elektronik bernilai tinggi. Industri E&E negara yang menyumbang hampir 13% dalam pengujian dan pempakejan chip dunia akan diperkukuhkan lagi untuk beralih ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Pembangunan industri E&E negara telah sekian lama tertumpu kepada aktiviti peringkat akhir ataupun back-end yang kurang memberi nilai tambah. Kini, keutamaan akan diberikan kepada aktiviti peringkat awal ataupun front-end yang bernilai tinggi seperti reka bentuk lita bersepadu, reka bentuk kejuruteraan dan fabrikasi wafer. Syarikat Infineon Technologies dari Jerman telah memberikan komitmen untuk menambah pelaburan berjumlah 25 bilion ringgit di Malaysia. Ini menjadikan kita antara negara terawal di dunia yang akan mengeluarkan karbid silikon, wafer berteknologi termaju. Selain itu, komitmen syarikat terkemuka seperti Tesla dan Samsung Engineering untuk melabur di Malaysia juga mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan menjana pekerjaan berpendapatan tinggi. Dasar kerajaan yang menggalakkan pembangunan industri E&E telah meningkatkan keyakinan syarikat besar kepada keupayaan teknologi Malaysia. Tan Sri Yang di-Pertua. Pembangunan SGHV keempat adalah pertanian dan industri asas tani moden. Sebagai anjakan besar akan dilaksanakan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterjaminan makanan serta meningkatkan daya saing sektor agri-komoditi. Kemandirian pengeluaran makanan tempatan akan ditingkatkan melalui otomasi dan pendigitalan, manakala penggunaan tanah pertanian akan dioptimumkan melalui pengurusan yang lebih cekap. Penyertaan sektor swasta untuk mempergiat kegiatan pertanian pintar akan digalakkan. Langkah memperkasa amalan pertanian mampan, termasuk membangunkan model pertanian rendah karbon, akan dimulakan secara rintis dalam subsektor padi sebelum diluaskan kepada subsektor lain. Keterjaminan makanan akan terus diperkukuh melalui pengeluaran pertanian moden yang berskala besar. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluncurkan projek penanaman padi 5 musim dalam tempoh 2 tahun di kawasan pertanian Lembaga Kemajuan Pertanian Muda ataupun MADA di Kedah dengan pelaburan sebanyak 3 bilion ringgit. Di samping itu, pelaksanaan projek-projek di bawah inisiatif usahawan tani ataupun INTAN di dalam kerangka program inisiatif pendapatan rakyat atau IPR akan dipergiatkan lagi untuk mengurangkan kebergantungan kepada import makanan, mengukuhkan rantaian bekalan makanan dan menggalakkan penerima gunaan teknologi dalam pertanian selain daripada sasaran kita untuk menoktahkan kemiskinan tegak. Industri getah akan ditransformasikan untuk terus berdaya saing. Ini termasuk melalui penggalakan aktiviti hiliran, mencontohi pengeluaran sarung tangan yang telah berada pada kedudukan pertama di dunia. Di samping itu, penghasilan produk getah yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi serta kegiatan pengkomersialan hasil R&D dan pemindahan teknologi akan diperhebatkan bagi memperkasakan industri getah negara. Seterusnya SGHV kelima iaitu industri nadir bumi. Industri ini akan muncul sebagai sumber pertumbuhan baru berasaskan unsur nadir bumi bukan radioaktif yang mampan dan mesra alam. Unsur ini diperlukan dalam pembuatan bateri, supermagnet dan alatan elektronik. Industri ini dijangka menyumbang sebanyak 9.5 bilion ringgit kepada KDNK pada tahun 2025 dan mewujudkan hampir 7,000 peluang pekerjaan baru.
Dasar mineral negara baru juga akan dirangka bagi memacu pembangunan industri mineral yang menyeluruh berasaskan prinsip kemampanan dan kebertanggungjawatan. Dasar ini akan dijadikan panduan dalam mengenal pasti aktiviti perlumbungan yang boleh dilaksanakan dalam hutan simpan kekal, kawasan sensitif alam sekitar dan kawasan perlindungan. Pemetaan terperinci sumber unsur nadi bumi dan model perniagaan menyeluruh yang menggabungkan industri huluan, pertengahan dan hiliran akan dibangunkan bagi mengekalkan rantaian nilai nadi bumi di dalam negara. Dasar larangan ekspor bahan mentah nadi bumi akan diperkenalkan bagi mengelakkan eksploitasi dan kehilangan sumber serta menjamin pulangan yang maksimum. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya kepada penegasan yang ketiga, iaitu untuk memacu daya saing sektor dan industri strategik. Pelan Industri Perindustrian Baru 2030 ataupun NIMP 2030 telah diluncurkan dengan sasaran kemasukan pelaburan bernilai tinggi dan penjanaan peluang pekerjaan baru sebanyak 3.3 juta dalam industri seperti aero angkasa, elektrik dan elektronik, otomotif, kimia dan pharmaceutical. Dalam usaha mentransformasi dan memacu daya saing sektor dan industri strategik, tumpuan diberi kepada 8 segmen industri sebagai pelengkap kepada NIMP 2030. Pertama, menjadi peneraju dalam pasaran halal antarabangsa dengan sasaran nilai ekspor halal sebanyak 63.1 bilion ringgit pada tahun 2025. Malaysia kini telah diiktiraf sebagai pengeluar sijil halal di peringkat antarabangsa dan keupayaan industri ini akan terus dikembangkan bersama dengan pensijilan untuk menjadi peneraju pasaran halalan thayyiban. Selaras dengan Pelan Induk Industri Halal 2030, usaha akan dipertingkatkan bagi membangunkan bakat, meningkatkan penyelarasan dalam kalangan pihak berkepentingan, memperluas akses pasaran serta menerima guna teknologi dan pendigitalan produk dan perkhidmatan halalan thayyiban. Produk yang diberikan tumpuan adalah seperti pharmaceutical, peranti perubatan dan busana muslim ataupun modest fashion yang mempunyai nilai ditambah yang tinggi dalam menyediakan pekerjaan berpendapatan tinggi. Kedua, perkhidmatan global telah dikenal pasti sebagai industri strategik. Maka dasar yang menyeluruh akan dirangka bagi memudah cara perniagaan dan mewujudkan pangkalan data bagi menarik pelaburan berkualiti tinggi dan membuka ruang seluasnya kepada syarikat tempatan sebagai penyedia perkhidmatan sokongan. Malaysia menjadi pusat operasi kepada beberapa syarikat perkhidmatan global, antaranya Endeavour PLC dari United Kingdom, Cognizant Technology Solutions US Corporations dari Amerika Syarikat, Huawei Technologies Sdn Bhd dari China, Ansell Global Trading Center Sdn Bhd dari Australia, dan Siemens Energy Sdn Bhd dari Jerman. Lebih banyak syarikat perkhidmatan global dijangka berminat untuk beroperasi di sini pada masa akan datang. Ketiga, kedudukan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam global akan diperkukuh. Bagi tujuan ini, Malaysia perlu memperkenalkan dasar dan instrumen kewangan Islam baru di samping mendukung prinsip membuat unjuran berhubung kesan yang akan diperoleh daripada produk dasar, produk aset dan perkhidmatan dan mengukurnya. Prinsip ini perlu diketengahkan supaya sistem kewangan Islam mampu berjalan seiring dengan sistem kewangan konvensional, malah mampu menyainginya. Persidangan antarabangsa mengenai ekonomi dan kewangan Islam yang ke-15 yang akan diadakan pada bulan September ini di Kuala Lumpur
akan memberi peluang kepada pakar ekonomi dan kewangan Islam untuk memperhalusi perkara-perkara ini. Sektor perbankan, takaful dan pasaran modal Islam akan terus diperkasa selari dengan prinsip alam sekitar sosial dan tata kelola ataupun ESG berasaskan prinsip maqasid syariah yang perlu diteroka sebagai sistem kewangan alternatif. Selain itu, konsep perantaraan berasaskan nilai ataupun VBI akan dipergiat sebagai usaha memacu tumpuan baru kepada penyelesaian dan pengurusan kewangan yang lebih mampan dan sejahtera. Usaha ini akan menyediakan lebih pilihan kepada pelabur dan rakyat untuk terlibat dalam kewangan Islam. Keempat, industri aero angkasa akan berupaya melonjakkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi. Pembangunan industri ini akan ditumpukan kepada pembangunan kluster aero angkasa bersepadu yang mampu menarik pelaburan berkualiti. Pertumbuhan industri ini dijangka menjana pendapatan sebanyak 30 bilion ringgit pada tahun 2025 serta menawarkan pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang tinggi kepada rakyat. Kita boleh berbangga dengan kejayaan daripada ujian rintis yang menggunakan bahan api penerbangan mampan. Daripada kejayaan ini, lebih banyak usaha perlu dilaksanakan untuk membangunkan teknologi dan ekosistem berkaitan. Kelima, pembangunan industri kreatif. Untuk mendukung industri strategik berimpak tinggi ini, beberapa langkah akan diambil termasuk memperkukuh tata kelola, membangunkan analitis data berpusat serta membangunkan bakat tempatan. Dana berjumlah 346 juta ringgit disediakan untuk menarik penglibatan golongan belia dalam aktiviti kreatif yang menawarkan pendapatan yang tinggi. Keenam, industri pelancongan. Pemulihan industri pelancongan yang terjejas teruk akibat penguatkuasaan PKP akan terus dipercepat dengan menambah baik rangka kerja kawal selia, menggalakkan pendigitalan dan mempromosikan pelancongan mampan yang berasaskan alam semula jadi. Pemulihan ini dapat dilihat berdasarkan peningkatan ketibaan pelancong kepada 9.2 juta orang pada suku kedua tahun 2023 dan dijangka mencapai sekurang-kurangnya 18 juta pelancong menjelang akhir tahun ini. Ketujuh, perusahaan mikro, kecil dan sederhana ataupun PMKS. Masih banyak perniagaan, terutamanya perusahaan mikro yang merangkumi 79% daripada keseluruhan PMKS di Malaysia. Dan 7.25 juta guna tenaga belum pulih sepenuhnya selepas pandemik COVID-19. Justru, PMKS akan terus diperkasa menerusi peningkatan skala perniagaan dan pematuhan keperluan ESG bagi menjamin penyertaan dalam rantaian bekalan global yang mampan. Bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing PMKS, penerimaan teknologi dan pendigitalan serta peningkatan kegiatan R&D dan daya cipta akan digalakkan. Dana pembiayaan peluang kedua sebanyak 60 juta ringgit disediakan kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS dan usahawan inovatif dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan untuk bangkit semula daripada kegagalan dan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dan ke-8, pembangunan infrastruktur pembangunan dan logistik yang mampan dan berdaya tahan akan diberi penekanan. Anjakan besar pengukuhan jaringan pengangkutan awam akan menyediakan akses dan ketersambungan yang lebih baik. Penyelenggaraan infrastruktur pengangkutan bagi meningkatkan kualiti jalan raya, aset rail dan peralatan navigasi udara akan diberi tumpuan bagi menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam yang semakin cekap, berdaya harap, mampu bayar dan selamat. Tan Sri Yang di-Pertua, seterusnya saya ke penegasan yang keempat, iaitu mempertingkatkan potensi ekonomi wilayah.
Usaha bagi mencapai pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif selaras dengan hasrat ekonomi madani akan dipergiat berlandaskan 4 perkara pokok. Pertama, potensi ekonomi wilayah akan dipertingkatkan berdasarkan kekuatan setempat. Dasar perindustrian mengikut geografi akan diberikan penekanan di samping menyediakan ekosistem perniagaan yang lebih baik. Kedua, dalam usaha memperkasa keselamatan dan memperoleh manfaat daripada potensi pembangunan ekonomi rentas sempadan, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 1.1 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2025. Pembangunan di kawasan sempadan akan merangkumi penyediaan infrastruktur asas, peningkatan kemudahan keselamatan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Ketiga, pembangunan luar bandar tidak akan diketepikan. Kerajaan komited untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara luar bandar dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan akan diperkukuh manakala potensi ekonomi luar bandar akan dimanfaatkan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di luar bandar dan kawasan pedalaman. Pembangunan produk cottage desa oleh usahawan desa akan terus dipromosi melalui Pusat Komuniti Desa atau PKD, manakala penggunaan platform e-dagang akan ditingkatkan untuk mencapai pasaran yang lebih luas. Keempat, pembangunan wilayah Sabah dan Sarawak akan terus diberikan tumpuan. Kerajaan telah membuktikan komitmennya untuk menangani isu berbangkit daripada Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63, antaranya melalui pelonggaran peraturan perolehan dan penyerahan kuasa kawal selia gas kepada Kerajaan Negeri Sabah pada Januari 2023. Penyerahan kuasa kawal selia elektrik kepada Kerajaan Negeri Sabah dijangka dapat dimuktamadkan menjelang Januari 2024. Sabah mempunyai potensi yang besar dalam penjanaan TBB berasaskan solar dan biojisim. Projek pembangunan sistem TBB dan menaik taraf sistem bekalan elektrik di gugusan Felda Sahabat Sabah dengan kos sebanyak 195 juta ringgit akan dilaksanakan bagi menambah baik daya harap bekalan elektrik di Sabah. Kerajaan Negeri Sarawak pula telah mengambil langkah ke hadapan dalam peralihan tenaga melalui beberapa usaha, termasuk pengeluaran hidrogen, pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon atau CCUS dan projek penjanaan elektrik menggunakan TBB. Kejayaan perancangan negeri Sarawak dalam pengurusan peralihan tenaga menjadi contoh yang baik kepada negeri-negeri yang lain. Dalam usaha meningkatkan kualiti sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak, lebih banyak sekolah daif akan ditambah baik. Sehingga kini, sebanyak 64 projek sedang dalam pelaksanaan di Sarawak dan 43 projek di Sabah. Bagi meningkatkan kemudahan perkhidmatan penjagaan kesihatan, sebuah pusat darah wilayah akan dibina di Sabah, manakala makmal kesihatan awam dan makmal keselamatan dan kualiti makanan akan dibina di Kuching, Sarawak. Tan Sri Yang Di-Pertua, seterusnya ketumpuan yang kedua daripada 3 tumpuan, iaitu untuk membangunkan masyarakat sejahtera. Kemajuan rakyat tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Bagi meningkatkan darjat hidup rakyat, tumpuan untuk membangunkan masyarakat sejahtera akan dijayakan melalui 4 penegasan. Penegasan kelima, untuk merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadi matlamat utama kerajaan dan akan terus diberi tumpuan di samping usaha untuk melonjakkan prestasi ekonomi.
Dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan, 5 perkara pokok telah dikenal pasti. Pertama, mempercepatkan inisiatif membasmi kemiskinan dengan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Sehingga 31 Ogos 2023, kerajaan giat melaksanakan usaha membantu hampir 113,000 keluarga miskin Tegar untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan. Kerajaan telah memberi komitmen untuk menoktahkan kemiskinan Tegar pada tahun ini juga. Sejumlah 1.5 bilion ringgit telah diluluskan untuk melaksanakan program dan projek yang mampu menjana pendapatan bagi golongan sasar. Kerajaan juga telah meluncurkan IPR yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dan menyelesaikan isu struktur ekonomi. Sehingga 18 September 2023, sebanyak 125,356 permohonan telah diterima untuk menyertai program IPR. Di samping itu, program dan inisiatif pembasmian kemiskinan sedia ada akan terus dilaksanakan. Antaranya program pemerkasaan ekonomi komuniti bandar, skim pembangunan kesejahteraan rakyat untuk penduduk luar bandar dan program pembangunan ekonomi orang asli. Matlamat ekonomi madani adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merentas kaum. Kerajaan akan melaksanakan program khas Bumiputera Sarawak dan program khas Anak Negeri Sabah untuk meningkatkan sosioekonomi komuniti ini. Bagi etnik Cina dan India yang berpendapatan rendah, beberapa inisiatif akan terus dilaksanakan, termasuk di Kampung Baru Cina dan sebagaimana dalam Malaysian Indian Blueprint. Peranan unit transformasi masyarakat India Malaysia ataupun mitra akan diperkukuh untuk menyelaras pembangunan sosioekonomi masyarakat India. Kedua, memperkukuh penyediaan perlindungan sosial melalui reformasi perlindungan sosial untuk menambah baik kecekapan dan keberkesanan sistem perlindungan sosial. Bantuan tunai dan program rahmah akan diteruskan dan ditambah baik bagi memastikan jaringan keselamatan sosial terus dipertingkatkan. Ketiga, agenda pemerkasaan Bumiputera. Pemilikan ekuiti korporat Bumiputera telah menunjukkan peningkatan sebanyak 1.2% kepada 18.4% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Selepas 5 dekad, pemilikan ekuiti Bumiputera masih belum mencapai sasaran 30% yang ditetapkan. Dalam hubungan ini, langkah yang akan diambil adalah untuk menilai semula pendekatan bagi mengukur tahap penyertaan dan kawalan ekonomi Bumiputera yang lebih bermakna. Satu Kongres Ekonomi Bumiputera akan diadakan pada Januari 2024 bagi menetapkan hala tuju dan pendekatan baru agenda Bumiputera yang lebih adil, saksama dan inklusif. Pendekatan memperkasa Bumiputera akan ditransformasi bagi memberi tumpuan dalam mengupaya lebih ramai usahawan dan lebih banyak syarikat Bumiputera berskala kecil dan sederhana. Lebih banyak syarikat Bumiputera akan berpeluang untuk menerima manfaat pembiayaan daripada keseluruhan dana yang diperuntukkan oleh kerajaan melalui 16 agensi Bumiputera, termasuklah Majlis Amanah Rakyat MARA, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, Tekun Nasional, Tekun, Ekuiti Nasional Berhad atau Equinas, Unit Peneraju Agenda Bumiputera atau Teraju dan Permodalan Nasional Berhad, PNB. Sokongan pembiayaan ini mencecah 30 bilion ringgit sejak 3 rancangan Malaysia terdahulu. Pada masa yang sama, pegangan nomini yang tidak didedahkan pemilikan sebenar pula terus menunjukkan corak peningkatan yang ketara. Sehubungan dengan itu,
Semakan semula ke atas Akta Syarikat 2016 dan Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 berkaitan pengisytiharan pemunya manfaat akan dapat memperkukuhkan ketelusan pemilikan saham selaras dengan penekanan kepada tata kelola yang baik. Tuan Sri Yang di-Pertua, keberkesanan peranan agensi mandat Bumiputera seperti MARA, Teraju dan Equinas akan dipertingkatkan melalui penjajaran semula strategi dan inisiatif permekasaan agenda Bumiputera serta pengwujudan petunjuk prestasi utama atau KPI. Usaha ini bertujuan membina kredibiliti agensi mandat Bumiputera dengan memperkukuhkan integriti dan tata kelola. Daya saing perusahaan Bumiputera, terutama PMKS, akan ditingkatkan melalui galakan untuk memanfaatkan platform digital dan teknologi kewangan ataupun fintech. Antaranya, program pendigitalan oleh MARA dengan peruntukan 40 juta ringgit bagi membolehkan perusahaan Bumiputera menerima guna teknologi dan pendigitalan dalam pengurusan perniagaan. Sebagai pendekatan baru dalam membangunkan ekonomi Islam, dana wakaf akan diwujudkan, termasuk menerusi Yayasan Wakaf Madani. Tanah terbiar akan digembeling melalui penglibatan rakyat dalam pembangunannya. Beberapa inisiatif akan diperkenal serta Jawatan Kuasa Nasional Tanah Wakaf akan ditubuhkan. Usaha ini dijangka menyumbang kepada 20% pengembangan sektor kewangan sosial Islam menjelang 2030. Keempat, kesejahteraan masyarakat luar bandar akan terus ditambah baik melalui kajian semula pengukuhan fungsi dan peranan agensi berkaitan, terutama Felda, Felkra, Rizda dan MARA. Khusus kepada peneroka Felda, insentif khas sumbangan kesihatan rahmah sebanyak RM300 akan diperkenalkan bagi warga peneroka berumur 65 tahun ke atas. Selain itu, 12 pusat hemodialisis akan dibina di wilayah Felda seluruh negara, termasuk di premis Yayasan Felda di Kelana Jaya. Dalam program Felda Madani, peneroka akan terus berpeluang untuk menjana pendapatan yang lebih baik melalui pelaksanaan program peningkatan keterjaminan makanan dan peralihan penanaman getah kepada komoditi lain. Kelima, kerajaan bertekad untuk menyelahkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan hidup belia. Bagi meningkatkan kebolehpasaran belia, Pelan Kebangsaan Permekasaan Ekonomi Belia akan diluncurkan. Belia akan dilengkapkan dengan ilmu dan kemahiran bagi membolehkan mereka terlibat dalam kegiatan berkaitan teknologi yang menjana pendapatan yang lebih tinggi. Potensi belia akan dibangunkan menerusi beberapa inisiatif, termasuklah rakan muda yang telah diberi nafas baru. Penegasan yang keenam, meningkatkan kesejahteraan dan membudayakan masyarakat madani. Kerajaan akan terus mengambil langkah yang bersepadu untuk menjamin kesejahteraan rakyat mencakupi aspek keharmonian, kesihatan, perumahan, perpaduan sosial dan pemerkasaan masyarakat. Ini akan dilaksanakan menerusi 6 perkara pokok, iaitu yang pertama, kesejahteraan rohani rakyat. Anjakan besar pembudayaan masyarakat madani dilaksanakan berdasarkan maqasid syariah, prinsip akhlak dan kerohanian. Semua program dan latihan yang dianjurkan akan dipastikan memberi tumpuan ke atas kefahaman asas tentang Islam bagi umat Islam dan penekanan aspek nilai, budaya dan akhlak bagi rakyat Malaysia keseluruhannya. Kedua, kerajaan komited untuk menambah baik kualiti kesihatan melalui anjakan besar pengukuhan perkhidmatan penjagaan kesihatan. Sebanyak 1,200 klinik daif di seluruh negara akan dinaik taraf untuk tempoh 2023 hingga 2025.
pelaksanaan projek naik taraf fasa pertama Hospital Sultanah Aminah akan dipercepatkan dengan anggaran kos sebanyak 500 juta ringgit bagi menangani masalah kesesakan yang sekian lama dihadapi. Kerajaan juga akan meneliti cadangan konsep penyewaan peralatan yang termaju dan berteknologi tinggi bagi memastikan kualiti rawatan kesihatan yang terbaik untuk rakyat. Pelaksanaan rekod perubatan elektronik akan diperluas ke seluruh negara bagi memastikan perkongsian rekod perubatan yang lancar dan sistematik. Liputan perlindungan kesihatan juga akan ditingkatkan melalui perluasan skim perubatan madani bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Ketiga, Malaysia telah mencapai status negara menua pada tahun 2021. Apabila 7% daripada jumlah penduduk terdiri daripada mereka yang berusia 65 tahun dan ke atas berdasarkan takrifan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam tempoh 2 dekad lagi, negara dijangka beralih kepada negara tua. Peralihan ini akan memberikan kesan kepada pembangunan sosioekonomi dan kedudukan fiskal negara seperti penurunan populasi pekerja dan produktiviti serta peningkatan komitmen kewangan kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan penjagaan kepada warga emas. Bagi menghadapi cabaran ini, kerajaan sedang membangunkan rangka tindakan penuaan kebangsaan. Pusat geriatrik baru akan ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti kepada warga emas. Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Warga Emas Swasta 2018 sedang diperhalusi dan dijangka akan dikuatkuasakan pada tahun 2025. Keempat, perumahan. Kerajaan komited untuk membina 500,000 unit rumah mampu milik dalam RMK12. Sehingga akhir tahun 2022, 108,373 unit rumah mampu milik telah dibina. Bagi memudahkan rakyat untuk mempunyai tempat tinggal yang selamat dan selesa, anjakan besar perumahan rakyat akan memberi fokus kepada peralihan konsep pemilikan kepada konsep tempat tinggal. Skim sewa untuk beli akan diperluas bagi membolehkan lebih ramai kumpulan sasar dapat memiliki rumah. Projek rintis perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar yang berbeza dengan pelbagai saiz ruang lantai. Sasarannya adalah untuk membina sebanyak 800 unit rumah di bandar utama seperti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Kelima, semangat perpaduan harus disemai dan dipupuk berteraskan prinsip ihsan dan rahmah. Program yang akan dilaksana termasuk penghayatan semangat rukun negara, program perdana kembara perpaduan dan aktiviti perpaduan anak muda. Bagi merancangkan lagi kegiatan perpaduan dan kemasyarakatan, kompleks perpaduan Perlis akan dibina sebagai hub perpaduan zon utara, manakala beberapa pusat kegiatan perpaduan akan dinaik taraf di seluruh negara. Keenam, sukan telah terbukti berjaya memupuk perpaduan dan membina masyarakat yang aktif dan sihat. Peruntukan sebanyak 40 juta ringgit disediakan bagi Persatuan Sukan Komuniti berdaftar bagi menganjurkan lebih banyak aktiviti sukan. Selain itu, usaha akan dipergiat untuk mempersiapkan pasukan atlet negara mencapai misi emas Temasya Sukan Olimpik Paris 2024 dan Los Angeles 2028. Tan Sri Yang Dipertua. Penegasan yang ketujuh iaitu untuk menambah baik bakat tersedia masa hadapan. Usaha akan dipergiat untuk menstrukturkan semula pasaran buruh dan memperkukuh sistem pendidikan melalui anjakan besar
ketersediaan bakat masa hadapan. Anjakan ini yang berkait rapat dengan gaji, levy pekerja asing dan kemahiran berterusan akan dilaksanakan melalui 7 perkara pokok. Pertama, bagi menangani isu ketidakpadanan kemahiran, tahap gaji yang rendah dan peningkatan produktiviti yang perlahan, model gaji progresif akan diperkenalkan. Langkah ini memberikan manfaat kepada golongan pekerja melibatkan peningkatan gaji, kemahiran dan produktiviti pekerja. Manakala majikan pula akan memperoleh faedah daripada peningkatan produktiviti, kesetiaan pekerja dan daya saing syarikat. Kedua, dasar pekerja asing tidak melebihi 15% daripada jumlah tenaga kerja akan diteruskan bagi memastikan peluang pekerjaan untuk warga tempatan dan peralihan kepada otomasi dan mekanisasi. Dalam hubungan ini, mekanisme levy pelbagai peringkat akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Ketiga, usaha akan dipergiat untuk memastikan kadar penyertaan tenaga pekerja wanita mencapai sasaran 60% dalam tempoh 10 tahun. Langkah untuk menggalakkan wanita kekal atau kembali bekerja akan ditingkatkan melalui penyediaan kemudahan dan sokongan yang diperlukan. Ini termasuk melalui inisiatif Mama Care, insentif pusat jagaan kanak-kanak mampu bayar, Career Comeback Program dan subsidi yuran taska di tempat kerja. Wanita dalam ekonomi penjagaan akan turut diiktiraf sebagai usaha meningkatkan penyertaan mereka dalam pasaran tenaga kerja. Langkah ini akan juga menangani cabaran penyusutan guna tenaga kesan daripada tren negara menua. Komitmen semua pihak, termasuk swasta dan masyarakat sivil melalui pendekatan keseluruhan negara dituntut untuk mencapai matlamat tersebut. Keempat, pemerkasaan orang kurang upaya atau OKU melalui peningkatan akses kepada pekerjaan akan diberikan penekanan. Maklumat mengenai pencari kerja dalam kalangan OKU akan disepadukan dalam portal My Future Jobs, manakala prosedur operasi standard pengambilan OKU akan ditambah baik bagi mencapai sasaran 1% OKU dalam perkhidmatan awam. Kelima, sistem pendidikan negara akan diperkukuh bagi melahirkan bakat tersedia masa hadapan. Pendidikan karakter ataupun sahsiah yang menyokong konsep karamah insaniah akan diperkenalkan termasuk melalui penekanan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM. Matlamatnya adalah untuk membina jati diri murid sebagai bakat global yang dilengkapi dengan ilmu, beretika dan akhlak mulia. Pendidikan tingkatan 6 akan diperkasa melalui penjenamaan kepada kolej pra-universiti. Selain itu, bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan akan terus dimartabatkan dalam sistem pendidikan, di samping tumpuan kepada penguasaan bahasa asing. Peluang pendidikan kepada anak-anak dalam kalangan pribumi dan orang asli serta dari kawasan pedalaman dan pulau terpencil akan dipertingkat melalui penyediaan lebih banyak sekolah model khas seperti Sekolah Komprehensif 9 ataupun K9 dan Sekolah Komprehensif 11 ataupun K11. Inisiatif Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih untuk kanak-kanak warga negara yang terpinggir dan tiada dokumen pengenalan diri juga akan diperluas. Isu kececeran murid juga akan ditangani secara tuntas melalui pembangunan sistem pengesanan murid cicir bersepadu. Dasar pendidikan digital atau DPD akan diluncurkan bagi melahirkan murid berkemahiran digital dalam era revolusi industri 4 dan matlamat DPD
adalah untuk melahirkan murid fasih digital yang berdaya saing menerusi peningkatan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Keenam, kerajaan komited untuk terus memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET. Tenaga pengajar TVET akan digalakkan untuk menjalani latihan kemahiran dan latihan kemahiran semula supaya seiring dengan perkembangan teknologi baru muncul. Inisiatif untuk menggalakkan penglibatan industri juga diberikan keutamaan. Sehingga Julai tahun ini, 43 memorandum persefahaman telah dimeraih melibatkan 12 kementerian berkaitan TVET dengan pihak-pihak industri. Peruntukan sebanyak 40 juta ringgit disediakan bagi program Bina Kerjaya untuk meningkatkan kemahiran pekerja tidak formal termasuk pekerja gig dengan kelayakan SPM dan ke bawah. Keputusan kerajaan untuk mengkaji peningkatan gaji lepasan TVET dijangka dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap TVET sebagai laluan kerjaya. Peluang terus diberi kepada anak muda yang tidak menyambung pelajaran untuk menceburkan diri lebih awal dalam sektor pembuatan sebagai pekerja berkemahiran dengan gaji berpatutan. Antaranya ialah inisiatif Akademi dalam Industri yang diperuntukkan dana khusus berjumlah 209 juta ringgit termasuk untuk penyediaan insentif allowance penempatan. Seramai 50,000 orang anak muda disasarkan mendapatkan pekerjaan berkemahiran dengan sijil kemahiran pada akhir RMK 12. Ketujuh, usaha memantapkan pembudayaan masyarakat dan pembangunan modal insan madani melalui penerapan konsep karamah insaniah dalam kalangan masyarakat akan diperluaskan. Konsep ini memberi penekanan kepada aspek pembentukan akhlak dan sahsiah. Ini bagi membentuk jati diri dan melahirkan generasi yang berdaya tahan serta berdaya saing. Tan Sri Yang di-Pertua, penegasan yang ke-8. Memperkukuh keselamatan dan pertahanan negara. Keselamatan dan kedaulatan negara akan terus dipertahankan, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat dan negara melalui tumpuan kepada 3 perkara pokok. Pertama, anjakan besar pengukuhan keselamatan dan pertahanan negara memberi tumpuan untuk segera menangani isu ketirisan dalam tata cara perolehan aset ke arah meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara. Sistem perolehan telah ditambah baik dengan menetapkan penentuan keperluan bekalan senjata dibuat oleh pakar berkaitan tentera dan dalam kebanyakan urusan dilaksana secara G2G tanpa melalui ejen-ejen. Usaha akan dilipat gandakan untuk terus memperkasa dan memodernkan Angkatan Tentera Malaysia melalui perolehan aset tambahan seperti kenderaan perisai, drone, littoral mission ship, helikopter dan pesawat tempur ringan. Selain itu, usaha pencegahan jenayah dan rehabilitasi akan diteruskan bagi meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks keamanan global. Kedua, kawalan keselamatan di sempadan akan dioptimumkan melalui pelaksanaan beberapa projek seperti projek naik taraf Pusat Kawalan Operasi, Sistem Pengawasan Maritim Laut dan Menara Radar Penderiaan Jauh, serta pembinaan baru Pangkalan Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Selain itu, projek naik taraf dan pembinaan baru Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan di beberapa pintu masuk akan dilaksanakan serta pos keselamatan baru ATM di sepanjang sempadan Sabah dan Sarawak dengan Indonesia dan pengkalan baru tentera laut di Bintulu, Sarawak akan dibina. Ketiga, usaha memerangi jenayah cyber yang semakin berleluasa akan dipergiat. Hampir 55,000 kes jenayah cyber dengan nilai kerugian mencecah 1.8 bilion ringgit
dilaporkan dalam tempoh 2021 hingga Julai 2023. Undang-undang sedia ada akan dipinda bagi meningkatkan keberkesanan memerangi kegiatan jenayah cyber. Tan Sri Yang di-Pertua, tumpuan yang ketiga dan yang terakhir. Memperkukuh kemampanan dan tata kelola. Dalam usaha mengangkat martabat negara, kerajaan komited untuk memperkukuh kemampanan dan tata kelola negara bagi mengembalikan keyakinan menerusi 4 penegasan. Penegasan ke-9, mempercepat peralihan kepada ekonomi kalis cabaran masa hadapan. Selari dengan rukun pertama Malaysia Madani, Malaysia komited untuk mencapai sasaran pelepasan gas rumah kaca bersih sifar seawal tahun 2050 bagi mengurangkan kesan negatif perubahan iklim. Dalam konteks ini, penekanan diberikan kepada keperluan untuk menyokong prinsip peralihan yang saksama dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, a just transition ke arah ekonomi hijau yang adil dan inklusif. Bagi menyegerakan peralihan kepada ekonomi kalis cabaran masa hadapan, tumpuan diberikan kepada 7 perkara pokok. Pertama, melaksanakan pembangunan rendah karbon, bersih dan berdaya tahan, mengurus sumber asli dengan cekap serta memperkukuh pemboleh daya untuk melonjakkan kemampanan. Inisiatif yang akan dilaksanakan termasuk penggubalan perundangan mengenai perubahan iklim untuk mengawal selia pelaksanaan dasar bagi memenuhi komitmen perubahan iklim negara. Rangka kerja menyeluruh akan disediakan bagi mempercepat peralihan kepada ekonomi kitaran yang dapat menjamin ketahanan ekonomi jangka panjang. Kajian harga karbon sedang dijalankan untuk menilai ketersediaan negara bagi melaksanakan cukai karbon dan sistem perdagangan karbon. Kedua, kepentingan untuk mengurus biojisim dengan cekap bukan sahaja untuk menangani isu perubahan iklim tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi baru. Kerajaan akan mempermudah pembinaan hub bahan mentah biojisim serta akses pembiayaan. Ketiga, isu gangguan bekalan air yang dihadapi oleh rakyat akan segera diselesaikan. Pengumuman kerajaan untuk menyediakan peruntukan sebanyak 800 juta ringgit bagi mengatasi masalah gangguan bekalan air di Kelantan dan Sabah merupakan sebahagian daripada kos keseluruhan yang mencecah 5 bilion ringgit. Langkah akan dilaksanakan untuk mereformasi model industri air di seluruh negara supaya lebih mampan dan holistik. Kawasan yang bersesuaian bagi pengekstrakan sumber air bawah tanah akan terus diteroka dengan pembinaan lebih banyak telaga tiup dan empangan bawah tanah. Penerokaan sumber baru air dan pembinaan infrastruktur air akan memastikan keterjaminan bekalan air bersih dan selamat selaras dengan agenda transformasi sektor air 2040. Dalam RMK 12, kerajaan telah memberi komitmen untuk membiayai tebatan banjir dengan kos mencecah 22 bilion ringgit. Keperluan peruntukan yang begitu besar bagi mengatasi masalah rakyat ini menuntut supaya kerajaan menguruskan isu air dan banjir secara holistik dan bersepadu bagi mengoptimumkan perbelanjaan. Keempat, akta berkaitan pencemaran sumber air dan juga industri perkhidmatan air akan dikaji semula bagi membolehkan hukuman yang setimpal kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Usaha ini bagi menjamin kemampanan sumber dan perkhidmatan air bersih kepada rakyat. Kelima, kerajaan amat cakna dengan bencana banjir dan tanah runtuh yang acap kali berlaku dan usaha akan dipertingkat untuk melindungi rakyat. Pusat Bencana Geologi Negara akan ditubuhkan pada akhir tahun ini bertujuan untuk meningkatkan kecekapan tindak balas bencana demi memastikan keselamatan rakyat. Dasar pengurusan bencana negara akan disemak semula
untuk memperkukuh kesiapsiagaan dan meningkatkan keupayaan dalam pengurusan bencana. Keenam, Malaysia merupakan satu-satunya habitat harimau Malaya di dunia. Usaha khusus akan dipertingkatkan bagi memastikan keseimbangan ekosistem bagi melindungi spesies ini yang kian terancam. Sementara itu, penguatkuasaan dalam menangani jenayah pemburuan haram, perluasan kawasan perlindungan serta pemerkasaan komuniti tempatan akan diperhebatkan. Ini termasuk bagi melindungi gajah, orang utan, penyu, seladang dan tapir. Ketujuh, usaha untuk memperluas pelaksanaan matlamat pembangunan mampan atau SD pada peringkat tempatan dan memperkasa kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan komuniti setempat akan dipertingkatkan. Prinsip ESG yang merangkumi dasar dan rangka kerja kawal selia serta khidmat sokongan akan dibangunkan bagi menggalakkan perniagaan, khususnya PKS untuk menerima pakai amalan perniagaan yang mampan. Penegasan ke-10 meningkatkan kemampanan fiskal. Pembaharuan fiskal diperlukan bagi memastikan pengurusan kewangan negara lebih berkesan dan mampan melalui anjakan besar kemampanan fiskal dan sistem kewangan. Tumpuan akan diberikan kepada 5 perkara pokok. Pertama, memperluas asas cukai, mempelbagai sumber cukai, serta menambah baik pentadbiran percukaian menerusi penggunaan teknologi. Antara cukai baru yang sedang digubal untuk dilaksanakan untuk tahun 2024 adalah cukai keuntungan modal. Kedua, antara prinsip maqasid syariah dalam tata kelola adalah untuk memastikan bahawa perolehan dibuat secara teliti dan terus. Dasar perolehan kerajaan akan terus memberikan penekanan kepada kaedah tender terbuka bagi menjamin nilai dan kualiti terbaik serta ketelusan dalam proses perolehan. Ketiga, kerajaan prihatin terhadap kekusaran sebahagian besar rakyat yang terbeban akibat kos sara hidup yang semakin menekan. Mekanisme penyampaian subsidi bersasar sebagai satu daripada anjakan besar ekonomi madani diteruskan untuk memastikan nasib golongan tersebut terbela. Penstrukturan semula subsidi elektrik, diesel dan petrol serta bantuan sosial akan dilaksana bagi memastikan pengurusan fiskal yang lebih berhemat dan mengurangkan herotan ekonomi. Pengagihan subsidi dan bantuan secara bersasar kepada rakyat akan diselaraskan melalui sistem pangkalan data utama ataupun PADU yang berteraskan data isi rumah bagi meningkatkan kecekapan dan pemantauan bantuan kerajaan. Penjimatan daripada subsidi yang lebih bersasar akan diagihkan semula untuk program dan projek yang memanfaatkan rakyat. Keempat, usaha akan dipergiat bagi menambah baik pengurusan hutang dan liability ke arah mencapai sasaran defisit fiskal hingga 3.5% kepada KDNK atau lebih baik daripada itu dalam tahun 2025. Akta Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal akan dibentangkan pada sesi Parlimen bulan depan. Kelima, bagi memperkukuh kemampanan fiskal, kerajaan sedang mengkaji dasar kerjasama awam swasta atau PPP untuk memastikan pelaksanaan projek memanfaatkan rakyat, menggalakkan pelaburan swasta serta mengawal kesan kewangan kepada kerajaan. Dasar PPP yang jelas mengenai kaedah pertukaran tanah juga akan diperkenalkan. Tan Sri Yang di-Pertua, penegasan 11 mempertingkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam. Kecekapan penyampaian perkhidmatan awam akan dipertingkatkan sementara isu dan cabaran berkaitan tata kelola serta penyelarasan diselesaikan dengan segera. Kerajaan komited untuk terus menambah baik perkhidmatan awam melalui 4 perkara pokok. Pertama,
memperkenalkan dua anjakan besar, iaitu tata kelola dan rangka kerja institusi serta perundangan berkaitan rasuah. Kerajaan komited untuk memulihkan imej Malaysia dengan memperkenalkan Akta Tata Kelola Sektor Awam dan Pelan Integriti. Sasaran kerajaan adalah untuk Malaysia mencapai kedudukan 25 teratas dalam indeks persepsi rasuah dalam tempoh 10 tahun. Kedua, memperkukuh jati diri dan akhlak dalam diri setiap warga negara melalui pendidikan kesedaran anti rasuah. Oleh itu, usaha mendidik masyarakat mengenai nilai-nilai murni demi membina sahsiah terpuji akan terus dipergiat. Ketiga, memperkemas jentera perkhidmatan awam melalui pasukan petugas khas reformasi sektor awam ataupun STAR bagi membantu menyelesaikan urusan yang tertangguh dan menyegerakan pelaksanaan projek serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Keempat, memperluas akses perkhidmatan awam kepada rakyat melalui peralihan dengan lebih menyeluruh kepada pendigitalan perkhidmatan yang diungkapkan sebagai kerajaan berteknologi termaju ataupun yang akan sering dirujuk selepas ini sebagai GovTech. Peralihan ini akan menjimatkan kos, masa dan tenaga serta telah berhasil menunjukkan penerimaan yang positif. Sebagai contohnya, inisiatif kemudahan rakyat membolehkan permohonan dibuat terus oleh rakyat dalam talian sehingga 17 September 2023 sebanyak 4,473 permohonan IKR untuk projek-projek infrastruktur di seluruh negara telah diterima. Dan penegasan yang ke-12, mempertingkatkan kecekapan pelaksanaan dan pemantauan. Kerajaan Perpaduan akan melaksanakan semua strategi dan inisiatif yang direncanakan dalam KSP secara teratur, bersistematik dan bertanggungjawab melalui 3 perkara pokok. Pertama, pelan bagi pemantauan pelaksanaan dasar KSP disediakan sebagai panduan kepada setiap kementerian dan agensi. Sebahagian daripada sasaran KSP dijadikan KPI kementerian dan jawatan kuasa khas pemantauan KSP juga akan ditubuhkan. Kedua, bagi projek-projek yang telah lama diluluskan, termasuk projek dalam rancangan Malaysia yang terdahulu namun belum dapat dimulakan dalam tempoh yang munasabah, akan dibatalkan. Ini bertujuan bagi memberi laluan kepada projek-projek rakyat lain yang lebih mendesak. Ketiga, sebagaimana amanat yang amat berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan KSP baru-baru ini, semua anggota pentadbiran dan ketua jabatan perlu melaksanakan tanggungjawab dengan jujur dan amanah. Ini bagi memastikan sebarang salah laku dan teguran audit yang telah dilaporkan di dalam laporan Ketua Audit Negara tidak berulang. Tan Sri Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, saya menyeru agar kita mengutamakan masa depan negara. Perpaduan rakyat yang berteraskan sikap ihsan dan saling menghormati akan menghasilkan kestabilan negara. Dan ini penting bagi membolehkan setiap perancangan kerajaan untuk memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyat dapat dilaksanakan dengan sempurna. Mudah-mudahan iltizam untuk membangunkan negara dan memacu pertumbuhan ekonomi ini akan dapat kita realisasikan bersama-sama demi negara dan rakyat yang kita cintai. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih dan saya mohon mencadangkan. Terima kasih.